Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Okey, syukur Allah Subhanahu wa taala pada limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan berbahagia ini. Alhamdulillah sama-sama dapat kita berada dalam perkongsian kita. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita. So mari kita mulakan dengan asmaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahara Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kusam Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Muddasir Muzamil Abdullah Abibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakiru Nasir Mansur Nabi Rahmah Nabi Taubah Harisun alaikum ma'alum syahid 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 masyhud bashir mubashir nadhir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Hizbullahin Najmus Saqib Mustafa Mujtaba Muntaqa Ummi Mukhtar Ajir Jambar Abu Qasim Abu Tahir, Abu Tayyib, Abu Ibrahim, Musyafa'un, Syafi' Saleh, Musleh, Muhaiminun, Sadiq, Musadik, Sidkun, Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin, Qaidul Ghururil Muhajjalin, Khalilur Rahman, Bararun, Mubirun, Wajihun, Nasih nasih wakil mutawakilun kafilun Syafiq mukim sunnah muqaddas ruhul qudus Ruhul haqi ruhul qisti kafin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Sahibul Burhan, Sahibul Bayani Fasih lisan mutar janani Ra'uf rahim udhunu khairin Sahih Islam sayyidul kaunaini Ainun na'im ainul ghururi Sa'dullahi sa'dul khalqi Khatibul umami Alamul huda Kashiful kurabi Rafi'ur rutabi Izzul aizul arabi Sahibul faraji Asma'un nabi صلوا عليه وعلى
آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, dan kepada seluruh para nurtizen sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillah pada malam ini dapat kita sulamkan malam ini dengan perkongsian kita lagi. Tapi malam ini saya tidak keseorangan. Malam ini saya bersama sekali lagi dengan DJ Pian daripada IKIM. So kita tunggu dan kita tunggu sekejap untuk DJ Pian kita masuk. Okey, silakan DJ Sufyan kita. Okey, silakan. Maksudnya mudah-mudahan malam ni kita diceriakan. Sihat ke? Alhamdulillah. Saya macam inilah, sihat orang tua. Okey. Okey, so jadi apa khabar semua? Semua apa khabar? Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Assalamualaikum Ustaz Ji. Waalaikumsalam Bhai Sahab. Kya हाल है भाई साहब? कहाँ से आपका अभी किधर है अभी है? Okey, so DJ Sufyan kita telah masuk. Kita bersama-sama dengan DJ Pian kita insya-Allah. Okey. Bismillah. Okey. Okey, silakan. Kita sedang menunggu DJ Pian. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz masih janji Ustaz. Ya. Kelampi ni bodoh lah. Ya, kau bodoh ya. Bodoh lah color ni. Color ni bodoh. Okey. Ustaz sihat. Alhamdulillah. Alah, waras-waras wang tuek saiki lah. Oh, alah. Ab kia keseho. Alhamdulillah. Bilkul sabse bilkul hamlati ke baya. Bikir alhamdulillah. Kita malam ni ada sahabat kita daripada Pakistan, mana ada tengok So maksudnya DJ yang terkenal di Pakistan Tapi tak boleh cakap Jawa lah. Tak tahu, dia mungkin faham kot, ataupun saya pun tak tahu juga tapi kita bukan saja di Malaysia. Baik. Kita berada di tempat yang lain juga. Okey. Alhamdulillah. Okey. So jadi alhamdulillah saya dengan DJ Pian pada malam yang berbahagia ni. Okey. So kita nak mulakan dengan mungkin DJ Pian boleh ceritakan pengalaman berada di IKIM dan berhadapan dengan berbagai-bagai orang yang akan ada karenah dia. Ada yang bagus, ada yang lebih bagus. Okey? Mungkin boleh kongsikan dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertamanya terima kasih Ustaz Amin sudi terima kita datang rumah hari ni, datang beraya. Baik. Sebab tu baju cari yang sedondon dengan Ustaz ni. Baik. Okey, soalan pertama. Ramai tanya mana Ustaz pagi tadi. Okey. Saya live pagi tadi. Okey. Pukul 8, pukul 9. Jadi saya buat persediaan. Jadi pukul 10 tak perasan. Maknanya telefon ke atas, saya tak perasan. Pukul 10 lebih dah. 10.30 sebab 40 dah. Astagfirullah. Dahsyat lah Ustaz. Dia punya live dengan IKIM kat atas. Live dengan orang lain kat bawah. Live ya Allah. Kat dapur. Rasa satu rumah Ustaz buat live. Satu rumah tu lah. Bagulah berbagai. Ada ke kepelbagaian. Alhamdulillah. Terima kasihlah sebab sahabat Nurtizen. Suka Ustaz bila Ustaz Nurtizen ni kan. Dan Datuk Fadilah Kamsah pun puji Datuk Fadilah pun kata bagus guna Nurtizen ni biar semua nur je. Maksud biar ada selimpahan nur Sebab kalau netizen dia garang sikit Itu yang kena cerita juga sekejap lagi ni. Sebab hari ni kan kita ada topik pasal dakwah Saat.
dakwah akhir zaman gitulah. Jadi ada nurtizen, ada netizen, ada nartizen, semua nanti kita cerita. Cuma Ustaz tadi minta cerita sikit macam mana keadaan kalau di radio apa yang kami lalui sebagai satu saluran dakwah lah, masya-Allah. Dekat Radio IKIM tu Ustaz, kiranya macam saya personally itu kira Ustaz dengar jelas tak? Jelas. Okey. Jelas. Hari ni tak pakai Netizen kita pun jelas mungkin. Alhamdulillah. Sebab apa tadi? Kita cerita bila dekat radio ni pada saya ni lah dia lubuk pahala, masya-Allah. Untuk semua, siapa-siapa yang bekerja kat situ, yang datang kat situ, para asatizahnya pun, para tetamunya, klien yang buat iklan, yang terbitkan program, yang bagi idea semua lubuk atau ladang pahala lah. Ustaz, pintu Ustaz buka sendiri Buka sendiri? Jangan macam-macam. Ada makhluk. Ada makhluk di belakang. Okey. Lepas tu pada itulah ladang pahala sebab apa? Sebab kat situ tempat kita boleh buat dakwah lah. Sebab sesuai dengan yang kita nak bincang malam ni, kita nak cerita yang bukan ustaz maaf bukan ustaz yang boleh buat dakwah. Kalau kita ada ilmu, kita boleh sampaikan sesuatu tu, kita pun boleh buat dakwah. Sebab kita tak nak ada orang rasa macam biarlah ustaz-ustaz je lah buat dakwah ni. Jadi macam kalau orang tu ada benda-benda ilmu lain tak boleh disampaikan. Tapi macam mana malam ni mungkin ustaz pun boleh ceritakan apa yang membezakan seseorang tu dalam dunia dakwah. Boleh tak? Boleh? InsyaAllah. Okey. Kita tanya dia tanya kita pula. Siapa suruh panggil DJ? Okey. So sedang menonton DJ Pian dan kepada seluruh penonton dan para nurtizen sekalian kan. Okey, nurtizen dakwah ni dia ada 4 bahagian. Dia ada 4 kategori dia. Okey. Ada dakwah kita panggil peringkat kesedaran. Peringkat kesedaran. So, orang yang macam ustaz-ustaz yang berada di peringkat kesedaran, biasanya dakwahnya tak diisi sangat. Kelakar-kelakar, lawak-lawak. Jadi sebab dia peringkat kesedaran. Dia nak tarik orang yang maksudnya dalam keadaan biasa kepada kesedaran untuk rapat dengan Islam saja. Itu jadi kadang-kadang bila kita tengok ada setengah-setengah ustaz yang memang ceramah dia tak diisi. Lawak, cerita lawak, gelak-gelak tapi isi pun tak ada. Bagi salam pun gelak ustaz itu maknanya itu dakwah peringkat kesedaran. Okey. Kemudian selepas kesedaran, yang keduanya adalah peringkat pemahaman. Peringkat pemahaman ni maknanya kita didik orang sebagainya. Dan memang ada ustaz-ustaz yang level pemahaman. Pemahaman ni maknanya penyampaiannya lebih berstruktur, ada isi dia kan. Maknanya ada poin-poin dia yang senang dicatat. Itu peringkat kesedaran. Yang ketiganya pemahaman. Yang kedua. Yang pertama kesedaran, yang kedua pemahaman. Peringkat ketiga dakwah ni adalah peringkat penghayatan. Penghayatan ni biasanya ustaz-ustaz yang bawa peringkat penghayatan ni lebih kepada macam dia ajar kita pada sabar. Maknanya lebih pada tasawuf kadang-kadang sabar. Lepas tu kalau ada ustaz memang sabar, innallaha ma'as-sabirin, sabarlah, tenanglah. Itu peringkat penghayatan. Kan? Dan peringkat yang keempat adalah peringkat perjuangan. Peringkat perjuangan ni iaitu kita ajak untuk membuat sesuatu. Contoh ada seorang ustaz yang memang terlibat dalam halal. So dia ajak untuk jom kita halal. BMF, maknanya Buy Muslim First. Maknanya dia ada perjuangan apa nak dibawa. Maknanya sama ada perjuangan tu bentuk yang lebih global atau macam contoh macam bawa bantuan dan sebagainya. Macam tu juga dengan ada yang kadang-kadang bentuk nasional. Contoh macam perjuangkan halal, perjuangkan maknanya Buy Muslim First. Okay? So jadi kadang-kadang yang susahnya sebagai satu orang pendakwah, bila kita nak cater 4 ni. Kita nak cater kesedaran, pemahaman, penghayatan dan perjuangan. Itu susah. Sebab tu ada setengah-setengah ustaz-ustaz dia memang selesa dengan satu bahagian aja. Maknanya dia ceramah lawak-lawak je tanpa diisi pun. Ada kadang-kadang
Ada kadang-kadang memang seorang ustaz yang memang peringkat pemahaman. Tapi peringkat pemahaman kadang-kadang ceramahnya boring tau. Maksudnya sebab dia isi macam mana ni, mana struktur isi kan. Jadi orang kadang-kadang mengantuk. Dan lepas tu kadang-kadang peringkat kesedaran lebih ramai daripada peringkat pemahaman. Kan? So yang ketiganya adalah peringkat penghayatan. Jadi seorang ustaz kadang-kadang dia lebih selesa untuk bawa benda tasawuf, sabar, tawakal kan. Dan yang keempat, kadang ada ustaz lebih selesa pada perjuangan. So jadi sebab itu bila kita tengok satu pendekatan seseorang ustaz, kita jangan kata dia. Jadi kadang-kadang kalau kita di peringkat kesedaran, kita mungkin akan kata ustaz ni the best. Ustaz lain tu macam boring. Bagi orang yang peringkat pemahaman atau penghayatan, ilmu dia lebih serius. Macam ni ada itu yang lebih serius. Ada orang yang lebih suka ilmu yang lebih serius. Maksudnya peringkat pemahaman dan penghayatan atau perjuangan kan. Maknanya jadi tapi kadang mungkin bilangan sikit. Sebab tu jangan mudah nak kata apalah dia ceramah tak diisi, dia ada target audiens dia. Target audiens. Jadi itu 4. Maknanya para pendakwah. Ni kita kena tanya dengan Nurtizen lah sambil ustaz cakap tadi kan, ustaz dah bagi tahu 4 jenis pendakwah kan. Tanya Nurtizen suka ustaz yang macam mana? Suka yang lawak-lawak ke, yang sabar ya, alhamdulillah ya, tenang, ataupun yang apa tadi, perjuangan. Ada tak? Ada tak yang suka senggerang? Senggerang. Dosa. Macam tu kan? Contoh. Betul. Sebab yang sentak-sentak yang sentak-sentak. Dia suka sentak-sentak biar dia terasa cepat sikit kan. Jadi ada yang cakap Syazi ni ditulis katanya bukan semualah. Rata-rata ustaz kat Malaysia suka takutkan rakyat. Suka takutkan orang katanya. Kalau buat ni dosa, masuk neraka. Dia kata dia lebih suka pendekatan yang positif, bagi tahu yang Allah sayang kita, buatlah begitu dan begini. Itu mungkin taste lah. Jadi mungkin bolehlah tulis Nurtizen suka yang macam mana. Confirm lah dia orang tulis saya suka Ustaz Amin. Kalau mestilah sebab betul dia masuk kat sini. Kalau tak dia masuk kat lain. Nasib tak boleh reject kan. Baik. Apa nama? Okey, itu tadi 4 peringkat lah. Dia macam saya kalau ke Radio IKIM tu satu sebab macam saya pilih dan insya-Allah ramai sahabat-sahabat kita pun pilih sebab boleh dengar macam-macam dekat media ni kan. Dekat radio, kat TV ada lagu, ada nasyid. Lepas tu ada zikir, ada bacaan ayat Quran. Lepas tu tambah pula bila ustaz-ustaz datang ada tajuk-tajuk tertentu. Jadi kat situ ada selang-seli, ada macam-macam lah, macam buka puasa sekone, jangan ni iwak. yang dekat Pakistan tu rasa dia orang ada subtitle kan ustaz kan? Ya, ada subtitle. So itu yang mungkin kat situlah ada sahabat kita yang memilih untuk dengar radio sebab ada macam-macam pengisian termasuk lagu dan sebagainya. Dalam dakwah pun dia ada macam pengalaman saya sendiri dalam nasyid ada macam pernah ikut Raihan sebelum ni. Raihan kan kalau kan lagu-lagu dia bila pergi Rusia, bayangkan orang Rusia pun boleh ikut nyanyi bahasa Melayu yang dia orang tak faham pun. Tapi dia orang boleh sebut lirik-lirik dalam bahasa Melayu kan. Bila dipuji kejayaan kita, dia orang boleh sebut walaupun dia orang tak faham. Saya pun pernah ikut Raihan ke Trinidad Tobago dekat Amerika, dekat apa tu? Pulau Caribbean. Masa tu dia orang nyanyi banyaklah lagu-lagu Raihan. Semua orang sana boleh nyanyi bahasa Melayu. Nak kata kat situ satu contoh dakwah ni berkesan. Orang dengar boleh ikut dan insya-Allah boleh amalkan itulah. Jadi Ustaz rasa macam mana Ustaz? Macam mana kita nak belajar jadi pendakwah Ustaz? Aku tanya balik. Okey. Sebagai seorang pendakwah lah kan, yang paling penting kita bukan transfer ilmu kita transfer lifestyle. Itu yang benda yang susah sangat pada seorang pendakwah. Ini kita cerita yang betul-betul ambil tanggungjawab sebagai pendakwah. Kita bukan saja transfer ilmu. Okey buat macam ini, tapi kita transfer lifestyle. Sebab tu kalau siapa yang nak jadi pendakwah, mungkin ada adik-adik, abang-abang yang mana berminat kan untuk jadi da'i ataupun pendakwah, maknanya bermula dengan didik diri dulu. Jadi kadang-kadang kita kebetulannya dijadikan oleh Allah ada bakat untuk bercakap.
So maksudnya kerana kita pun menghafal hadis Al-Quran dan kita berceramah, orang suka nak dengar. Tapi lifestyle sangat kena jaga sebab lifestyle ni benda yang memang harian kita. So kita berusaha untuk bentuk lifestyle ataupun cari hidup sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Sebab apa? Sebab tu kadang-kadang ada pendakwa-pendakwa yang dia berdakwah tapi akhirnya menjadi kata di orang sebab apa? Lifestyle dia itu tidak melambangkan apa yang dia cakap. Itu yang sangat susah kadang-kadang. Sebab tu sebagai pendakwa, kalau saya nak nasihat ni kan, maksudnya bentuklah juga lifestyle ataupun cari hidup sesuai dengan apa yang diajar oleh maknanya Nabi SAW, sebab kita bukan transfer ilmu semata-mata. Kan? Maknanya seorang pendakwah tu dia transfer lifestyle juga. Dia menjadi role model kepada orang yang dicuba bawa tu. So maknanya Ustaz, kalau DJ Pian. Seorang soalan, dengar tak? Okey kau. Terputus sekejap. Okey, dengar balik. Putus lah. Dengar. Okey. Kalau maknanya Ustaz. Okey, dengar. Kalau macam seorang pendakwah tu. Okey. Okey, kalau seorang pendakwah tu dia sampaikan sesuatu, lepas tu tengok kan dekat media sosial dia macam bagusnya ilmu. Tapi bila orang jumpa dia kat luar, ya Allah, lain daripada apa yang disampaikan. Apa kita kena buat Ustaz dekat pendakwah macam tu? Okey, kadang-kadang ada saya pendakwah kita tengok dekat TV, kat radio, kat YouTube pun semua macam mesra. Kan? Tiba-tiba kat luar macam buat tak tahu, macam serius. Kita pun cakap apa benda ni kan, sombongnya kan. Sebenarnya kadang-kadang kita kena faham juga kan, maksudnya dia juga adalah manusia biasa. Mungkin baru lepas penat berjalan, baru lepas kena ni dengan bini. Kena bebel dengan bini. Jadi dia keluar kereta, muka dah agak serius. Kita boleh, sombongnya ustaz ni. Dia juga manusia yang dikelilingi dengan berbagai-bagai. Dia baru turun radio, baru bagi ceramah tadi kan. Kan, gempak-gempak. Sekali kan keluar kereta gelap, cinta tak nampak dalam kereta ni siapa. Keluar masam kan. So kita pun tengok apa ke benda lah ustaz ni kan. Maksudnya maknanya kan. Betul. Maksudnya ustaz juga adalah manusia kan. Macam dia ada kemanusiaan tu tak ada kan. Lepas tu jangan tengok kadang macam soalan dia tak boleh buat salah langsung. Ustaz juga manusia, kadang dia buat tersilap. So kalau tersilap ada tegur dengan baik ataupun maknanya kita fahami, cuba fahami dia. Okey. Ustaz pernah tak Ustaz macam tiba-tiba bagi ceramah kan, depan-depan tu makcik-makcik laser Ustaz? Ada. Saya nak bagi antaranya. Okay, saya cerita pengalaman yang paling susah lah dalam hidup saya kan. Okay. Saya kalau siapa perasan saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ada 3 rumah kebajikan. Kita ada rumah anak yatim, kita ada sekolah tahfiz dan kita ada rumah HIV Muslim. Kan? Jadi kalau ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah yang saya sayangi, sidang nurtizen sekalian perasan, saya sangat jarang bercakap pasal derma. Sangat jarang. Sangat jarang, maknanya bercakap pasal derma kan. Maknanya saya buat benda-benda dengan insya-Allah, syukur Allah SWT, tapi jarang sangat. Sebab apa? Sebab banyak ustaz-ustaz lain dan saya juga pernah kena orang silap sangka. Sebab tu kadang-kadang kita usaha sendiri, tu yang bermulanya saya berniaga itu dan ini semuanya bermula itulah. Sebab kadang-kadang orang salah sangka. Orang maknanya menyebut. Contoh macam satu hari tu saya nak belikan bas untuk rumah anak yatim kita mana bas untuk rumah anak yatim kita. Okey, bas, okey. Jadi saya kata saya dah ada. Saya kata kan sebahagian besar dia. Saya nak ambil peluang siapa yang nak menyertai sama-sama wakaf bas untuk sekolah tahfiz saya dan sekolah rumah anak yatim. Maknanya siapa yang nak sama-sama saya kata. Sekali dalam ceramah saya, satu orang kakak, Ustaz, berapa harga bas Ustaz? Lebih kurang dalam 300,000 300,000 apa mal? Saya boleh beli dah 90,000 je Ustaz. Depan ramai-ramai tau.
Jadi seolah-olah Ui. dia bagi sign, maknanya ustaz ni markup ke seolah-olah. Sebenarnya saya dengan Ustaz dah cuba usahakan. Jadi saya buka siapa yang nak sama-sama kan. Maknanya ini peluang kan, maknanya sama peluang. Tapi mana kena macam tu. Saya memang agak malu juga, terasa ada yang faham, ibu-ibu kat faham macam apa kau ni kan. Tapi tak ada, memang saya apa semua kan. Tapi saya dengan izin Allah pula satu benda, kalau ada benda yang berlaku kat diri saya macam tu, saya terus ya Allah aku maafkan dia. Lepas tu kita terus tersenyum, boleh tersenyum kan? Okey, ya Allah ya Allah aku maafkan, ya Allah aku maafkan. Mungkin dia tak tahu kan. Dan tu saya berkata kat dia, okey tak apalah kak, kak makcik, nanti makcik bagi kontak lah ya untuk beli bas yang harga RM90,000 tu. Makcik bagi kontak. Mungkin saya ambil quotation tersilap apa semua. Boleh Zat. Boleh, mahal sangat lah apa semua. Okey, tak apa kan. Sekali minggu depan datang, dia bisik dekat saya. Minggu lepas cakap ramai-ramai. Minggu ni bisik kat saya, Ustaz. Sebenarnya saya dah tanya balik, yang RM90,000 tu dia cuma kepala dia Ustaz. Kepala dia je. ini real case. Kepala dia je. Kan. Tapi minggu lepas dia cakap ramai-ramai. Minggu ni bisik saya seorang-seorang. Jadi maknanya maklumat yang hanya kepala tu, saya pun tidak mahu nak mengaibkan dia, saya pun dah diam. Dah lah. Apa tu saya kata. Kemudian saya berkata, dah maafkan. Nasib baik Ustaz dah maafkan Kalau tidak, itu antara benda yang saya tak boleh lupa. Antara benda yang Masya Allah kan. Tapi macam mana nak bawa macam mana Ustaz? Kadang-kadang memang celah-celah masyarakat ni ada yang macam tu, dia lantang sikit suaranya. Tapi dia tak sengaja kadang-kadang. Dia tak sengaja, cuma mungkin apa yang terlintas kat kepala dia tu, itu yang terus keluar. RM90,000 je Ustaz, mana ada mahal-mahal kan. Jadi macam mana kita nak hadap orang macam tu Ustaz? Maknanya kita kena selalu maafkan lah. Sebenarnya kita punya hidup kita ni, kita akan jumpa orang yang sama di mana-mana zaman. Kita cakap lah, aku kan tak suka lah. Aku nak kalau adalah mission masa, kita nak pergi zaman Nabi kan. Maknanya orang zaman Nabi baik-baik kan. Okey, satu hari ini Habib Ali semalam cerita. Kisah ni saya ulang balik. Mana kisah ni ada dalam kitab. Gawah tu kan. Maksudnya bagaimana satu hari Sayyidina Umar Khalifatul Mukmin, ada satu orang datang kepada Sayyidina Umar, dia nak minta bantuan. Tapi permulaan cakap dia apa? Umar, kau ni bakhil lah Umar. Aku ni kan minta bantuan, kau ni bakhil lah. Maknanya orang macam ni di mana-mana zaman memang ada. So maknanya sejarah tu kan berulang. Umar memang ada kemang-kemang hidung, macam nak marah dah kan. Tapi satu sahabat kata, fa'fu anhu, maafkan dia. Maksudnya orang macam ini, kalau kita kata, aku bosan betul lah. Kalau ada mesin masa kan, aku nak balik zaman sahabat lah. Zaman sahabat, ada juga orang yang macam gitu. Orang ada bawa masuk Islam dan sebagainya kan. Sebab itulah, ayat-ayat Al-Quran mengenai kesabaran dan sebagainya, relevan sampai hari kiamat. Orang baik ada, orang yang kurang baik ada. Orang yang mulutnya lantang dan longkang ada, orang yang mulutnya berbunga-bunga ada. Memang ada semua orang dekat sini. Di mana-mana zaman ada. InsyaAllah, kita harap yang tengah tulis komen ni pun semua murni-murni, bunga-bunga. Murni. Ya, kita dah tukar nama mereka. Nurtizen. Nurtizen. Ada yang kata, siapa ni? Putri Cahaya kata, suka Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Fawaz Fadil, Ustaz Amin, Datuk Badlisha. Ustaz Datuk Badlisha ni dengan Datuk Badlisha. InsyaAllah. Baru mesej dia semalam tu. Hai, lama tak jumpa. Lepas tu Okey. Kita buat quiz. Jom kita buat quiz. Hadiah? Hadiah dia. Okey. Tanya dulu. Ustaz Badlisha, pendekatan dia apa? Kefahaman, kesedaran ke, penghayatan ke, pemahaman ke, perjuangan? Siapa boleh tolong bagi jawapan? Daripada 4 ciri tadi tu, 4 ciri pendakwah tu. 4 tadi. Kita praktis terus. Kita praktis terus. Atau perjuangan tapi Ustaz kata boleh 4. Boleh tak? Boleh 4. Tapi selesanya dia preference dia biasanya dia yang mana? Biasa dia. Kalau saya cuba satu.
Okay, cuba tapi satu. biar netizen jawab lah. Netizen kita jawab. Yeah. Okay. Lepas tu ada yang kata kemurungan lepas kena letek. Oh, ini yang tadi tu, yang kenapa Ustaz Masam keluar kereta. Lepas tu Hana Makil kata tak semua orang boleh jadi pendakwah kan Ustaz kan. Dan ramai juga yang tanya, Ustaz kalau jadi pendakwah ni kena pergi kursus ke? Okey. Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri memang ada buat kursus untuk orang yang nak jadi pendakwah. Sebab itulah pada saya kan di JPN, ibu-ibu, akak-akak saya sekalian kan, pada saya pentingnya sangat untuk kita ni kalau nak mengajar ambil tauliah. Walaupun ada orang yang memberi pandangan tauliah tu peninggalan penjajah, nak sekat, sebenarnya tak. Maksudnya tauliah ni yang akan interview kita orang dia berjabatan mufti, dia akan tolong kita. Dia kata Ustaz, kelulusan Ustaz maksudnya ada syariat ataupun usuluddin. Ustaz lebihkan ajar dalam bab apa Ustaz mahir. Bidang Kemudian dia akan ada kursus. Itu yang bagus dia. So maksudnya memang ada kursus-kursus yang Jabatan Agama buatlah. Macam zaman saya dulu, maknanya tak banyak. So kita kena belajar dari guru kita. Guru kita bimbing kita. Sebab itu penting sangat guru. Guru sangat penting. Carilah guru untuk membimbing kita. Ramai yang dah jawab bawah. Ramai yang dah jawab bawah ni. Ustaz Badli-Shah maknanya banyak yang kata pemahaman. Pada saya betul jawapan memang dia lebih pada kesedaran pemahaman. Dua. Maknanya kita tapi lebih pada pemahaman. Sebab kalau dia berceramah tetap diisi satu dari syit. Walaupun kaedah penyampaian dia ada selitkan yang kelakar apa semua, tapi bukan kelakar yang langsung tak diisi tau. Mana ada bentuk dia, ada struktur dia. Ada bentuk pemahaman. Okey, soalan yang kedua. Cuba korang teka Ustaz Amin nombor berapa? Kira kalau Ustaz Amin pula pendekatan nombor berapa? Nanti Ustaz jawab dia sendiri ya, saya tak kira. Adakah pendekatan kesedaran atau pemahaman atau penghayatan? Dan yang keempat, perjuangan. Sebab bukan apa Ustaz, dulu kena tahu, tengok juga kita orang yang bernasyid ni kan dulu masa zaman gemilang-gemilang dulu 98, 99 kan, 2000 itulah. Pernah lah pergi satu tempat ni buat show kan. Lepas tu jumpa orang, abang ni kan, abang nasyid kan, macam tu kan. Kita macam kembang kempis lah. Dia jumpa kat mall, masa tu jumpa kat mall. Abang nasyid kan? Ya, macam malu-malu segan-segan lah. Saya suka lagu abang tu. Terima kasih lah sebab dengar kan. Lagu Teman Sejati tu sedap bang. Murung kejap. Murung lah. Teman Sejati tu lagu kumpulan Brothers. Ya betul. Kalau dia kata Pohon Kayu kan okey lagi lah kan. Macam okey lah kan, keluarga bahagia. Kalau kata Teman Sejati Ustaz, orang tak kenal. Tapi inilah macam Ustaz cakap lah, maafkan je lah, sabar je lah. Okey. Okey, kita tengok jawab Ustaz Amin nombor 1 sampai 4 katanya, semua ada. Lepas tu, ramai kata Ustaz Amin ada 4 tu. Lepas tu ada yang kata pemahaman nombor berapa? Nombor 2. Lepas tu ada, semua kata semua. Macam Ustaz? Okey, pengakuan mangsa. Okey. Pengakuan diri kan. Saya dengan izin Allah cuba untuk bawa 4-4, tapi kebiasaan saya bawa peringkat nombor 2, pemahaman. Kebiasaan. Sebab tu pendekatan saya sulamkan dengan santai-santai, ada cerita yang santai, ada ketawa gelak, tapi tetap berstruktur dan ada benda yang disampaikan. Saya lebih pada yang kedua lah. Ada juga kadang tengok perjuangan ada, mana kita faham 4-4 tu kita cuba sentuh. Ada kadang saya tapi untuk nombor 1 jarang sangat. Nombor 1 maksudnya semata-mata kelekap. Jarang sangat. Ustaz kata kan, cakap pasal gelak ni, hari tu Ustaz kata gelak ni, ketawa ni untuk manusia je. Hari tu jumpa kucing ketawa Ustaz. Itu dah edit tu. Itulah. Itu orang-orang edit lah. Nak kata orang manusia ni kreatif now, kucing pun dia boleh ketawakan kan. Betul lah.
poin kita hari tu Ustaz kata ketawa ni special Allah cipta untuk manusia saja. Okey. Tengok apa lagi Ustaz? Ramai yang kata, oh betul Ustaz nombor 2 pemahaman, lebih pada pemahaman. Tapi Ustaz bila tambah-tambah lagi bila Ustaz cerita pasal sejarah. Kat situ nampak perjuangan tu meluap-luap Ustaz kan. Okey. Apa nama? Satu lagi. Hari tu kita pun ada cerita juga sikit bila pendekatan dakwah. Tadi ada 2 soalan yang sebenarnya nak tanya ni. Kita back to yang hari tu lah. Ustaz dah cerita sikit. Scene kita dah pergi ke Tanah Jawa untuk cerita tentang Wali Songo Ustaz. Oh, okey. Ada pendekatan salah seorang wali ini yang menggunakan lagu juga untuk sebagai satu metod dakwah. Apa Ustaz yang cerita lir-ilir Ustaz? Macam mana lagunya Ustaz? Lagu ilir. Maknanya saya tak hafal sangat. So itu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga So dakwah Sunan Wali Songo ni ataupun 9 orang Sunan yang Wali Songo ni kan. Sunan memang dia adalah maksudnya dakwah yang begitu terancang kan. Sunan Ampel dia rapat untuk orang-orang istana. Orang istana Sunan Ampel. Sunan Ampel orang istana. Okey. Sunan Kalijaga orang-orang yang layman ini. Sunan Kalijaga ni yang dakwah dengan dengan menggunakan wayang kulit kan. Wayang kulit maknanya seni, lagu-lagu. Kan dia ada dulu waktu zaman mula-mula dulu kan orang Melayu, orang Jawa kita ni suka wayang kulit dan mereka ada cerita Mahabharata Ramayana kan. So ini maknanya Sunan Kalijaga ni dia buat satu tajuk atau cerita baru lah ya. Nama cerita tu adalah kisah tu adalah Kalimah Sodo. Kalimah Sodo. Bunyi tu makhras tu kena betul. Makhras betul. Nah, so Kalimah Sodo. Kalimah Sodo ni macam mana? Okey. Dulu orang Melayu kita belah sini ni percaya kepada hantu-hantu dan sebagainya, hantu-hantu sebagainya. Sebenarnya ada satu orang dia berjaya melawan dan menghalau serta membunuh semua hantu-hantu ni. Dan dia ada satu jampi dipanggil Jampi Kalimah Sodo. Jadi mana cerita tu dia macam kita tengok TV lah, macam drama lah kan. Mana lepas 2 jam esok sambung 7 hari kan. Jadi dia berapa ribu episod? Dia biasa 7 hari. Jadi maknanya hari ke-7 tu penonton akan tanya, oh macam begitu kan, kami juga nak kalimah sodo atau apa. Okey, maka Sunan Kalijaga, aku ajarkan hari ini kamu semua kalimah sodo. Kalimah sodo tu adalah kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi barang siapa yang memegang kalimah sodo ini, dia diberi kekuatan, dia dilindungi dan hantu-hantu syaitan akan menghindar, takut pada dia tu. Masya-Allah nampak. Itu podong Melayu kapeh. Itu Sunan Kalijaga. Masya-Allah. Okay? Kita bagi bunyi sikit lah lagu lir-ilir tu Ustaz. Nanti Ustaz bagi mana. Boleh. Boleh. Sikit. Lir ilir tanduri wong sumilir tak ijo royo tak sengguh pangan anyar itu tadi lah. Jangon penek na blimbing kuwi lunyu penak no kanggo baso dodo tiro Masya Allah. Itu Sunan Kalijaga. Dia memang seni. Dia berdakwah untuk layman. Sunan Ampel untuk golongan istana. Sunan Gunung Jati ni untuk pahlawan-pahlawan. Sebab tu ada silat Gunung Jati. Maknanya geng-geng yang gedebe ni. Sado ni yang itu Sunan Gunung Jati tackle. Maksudnya begitu terancang. Sebab itu satu tanah Jawa tu pun Islam. Maksudnya itu sejarah Sunan, maknanya 9 wali itu kan. Sunan wali-wali. Sunan. Macam Sunan Bonang pula, Sunan Bonang tackle yang sihir ni, ngubah orang.
Setelah itu di makam Sunan Bonang, itu satu menarik. Satu hari saya pernah buat program dengan TV3, kita buat liputan kat sana. Jadi satu hari Sunan Bonang ni berzikir, tasbihnya putus. Tasbih ni kan ada 100 kan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34 kan, dari mana bilangan 100 100 putus. Jadi anak murid dia cari tasbih ni jumpa 99. 99 jumpa. Satu tak jumpa. Jadi takdir Allah, satu tu tumbuh pokok pisang. Jadi tumbuh pokok pisang tu besar pisang tu berbuah, dah berbuah, di kopek pisang tu, dalam tu semua adalah biji tasbih yang dah siap lubang sekali dah. Sampai sekarang. Last kali saya pergi dengan Bonda Rosita tahun lepas. Tengok pokok pisang tu. Jadi dan sekarang dah didokumentasikan, nanti boleh tengok YouTube, tengok tasbih Sunan Bonang. Tasbih Sunan Bonang. Tasbih Sunan Bonang. Itu Sunan Bonang adalah yang nak tackle pula yang kira macam magic ni lah yang macam sihir ke yang apa semua. Masya-Allah. Masya-Allah. Okey. Ustaz ada ramai tanya ni, minta subtitle tak ada, dia kata minta makna lir-ilir tadi, ani jumpa maknanya, nanti mungkin cerita sikit cuba ilir. Cuba DJ Pian nyanyikan maknanya dia punya makna tu. Boleh tak? Saya cuba kalau salah tak maaf Masya-Allah. Baik. Bangunlah, tanaman sudah bersemi demikian, menghijau bagaikan pengantin baru. Anak gembala, panjatlah pohon belimbing, biar lin dan susah tetaplah kau panjat untuk membasuh pakaianmu. Dia katanya, yang ada pernah dengar, Masya-Allah. kata pesanan Ustaz. Dengar tak? Katanya suruh anak gembala tu ambil buah belimbing, sebab dia orang guna belimbing ni buat basuh baju Jadi gambarannya bila basuh baju, nanti bajunya bersih. Main kelampi ni main resik kan. Jadi itu gambaran pada kita lepas tu solatlah, perbanyakkanlah solat, sebab bila solat ini akan menyucikan hatimu. Itu katanya maksud di sebalik tu, Ustaz. Masya-Allah, betul lah. Masya-Allah. Apa nama kasidah tu boleh type dekat YouTube kan, iling-iling apa tadi? Ilir. Masya-Allah kan. Jadi itu dunia dakwah. Soalnya dakwah ni dia bukan satu, betul saya sebut tadi ada empat bahagian kan. Dia bukan satu bahagian saja Maknanya empat ni sejak dulu lagi. Sebenarnya sejak zaman Nabi lagi. Memang ada keempat-empat ni maknanya tackle orang peringkat kesedaran, pemahaman, penghayatan, perjuangan, maknanya memang ada. Masya-Allah kan. Cuba sedang Nurtizen type tasbih Sunan Bonang. Sunan Bonang. Tasbih Sunan Bonang. Maksudnya mungkin jumpa Masya-Allah. Wali Songo ni sekitar kurun, ada orang tanya tu, Wali Songo tu sekitar kurun ke 14, 15 tu maksudnya sampai mengislamkan satu tanah Jawa. Masya-Allah tapi DJ Pian ada yang tekat ni, sedap alunan muzik ni kan. Inilah. Muzik. Level-level. Okey. Betul Ustaz. Level-level lagi okey, terputus sikit sekejap. Mana ada okey. Dia agaknya kita tak boleh cakap laju-laju. Okey. Dia terputus sikit. Okey. What? Okey tak tu? Okey. Okey. Ramai ni yang tengah online ni rasanya semua berebut internet. Dengan online sekarang. Okey. Dah jumpa kita sambung apa tadi? 14, 19, tadi 15, 68. Wah, Masya-Allah, dahsyatnya Ustaz. Itulah, dan kita bila kita cerita tentang sejarah dah pukul 11 patutlah. Ni
sejarah. Satulah mungkin sebagai konklusi juga Ustaz cerita tentang dakwah ni kan, asatizah kita bercerita sahabat-sahabat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih 100,000 orang sewaktu bersama Nabi ni. 70% daripada sahabat radhiyallahu anhum ni katanya meninggal dunia, wafat di luar daripada Mekah dengan Madinah. Mana kata dia orang teruskan dakwah yang Nabi dah mulakan. Jadi kat situ mungkin wali songo, ulama-ulama, aulia-aulia ni pun dah ikut apa yang Nabi dan sahabat buat, Ustaz. Macam ni kita boleh ikut dalam zaman sekarang ni, Ustaz? Okey, saya nak cerita satu kisah. Saya mula betul-betul menghayati, menusuk ke hati kalau berselawat wa ala alihi wa sahbihi ajmain ketika saya bertemu dengan makamnya Abi Waqqas di Guangzhou, China. Okey, sebenarnya saya tak tahu adanya makam seorang sahabat Abi Waqqas di China. Saya tak pernah tahu. Ini cerita saya 20 tahun lepas. Ini cerita saya kecil lagi waktu tu kan. Okey, waktu tu AirAsia waktu tu buat perjalanan pergi ke Macau. Okey, so maksudnya AirAsia first time AirAsia buat perjalanan pergi ke Macau. Bukan China tau, Macau. Okey, boleh dengar? Okey, maknanya pergi ke Macau. So jadi maknanya saya dengan kawan baik saya berdua, saya kata ni murah ni, saya ingat RM68 tak salah saya. Pertama kali pergi ke Macau. Saya kata jom jom kita pergi. Okey, jom dia pun pergi. Kami berdua pergi beli tiket tau. Okey, sampai hari nak bertolak, kawan saya tak dekat airport. Saya kata barangkali dah masuk kot. Saya masuk, tengok maknanya saya seorang je. Orang dalam tu semua orang bukan maknanya orang bukan Islam yang nak pergi main judi kat Macau. Okey. Jadi saya sampai ke airport, Macau, saya tak tahu nak ke mana. Saya tidur dekat airport. Sampai polis tu kejut lah pukul 5 pagi dalam bulan, maksudnya bulan 2 tu sejuk. Kau nak ke mana ni? Saya seorang-seorang saya. Lepas tu saya dah pagi tu saya pergi pergi ke kota Macau, tengok tu ada kedutaan Cina. Jadi saya kata aku nak pergi masuk China pula. Itu first time masuk China, seorang-seorang diri saya tau. Masuk China, okey. Jadi dapat visa betul dapat waktu tu saya pun masuk. Beli tiket masuk terus. Seorang-seorang saya. Saya pergi ke Guangzhou. Okey, pergi hotel. Waktu tu saya nak makan bukan Islam, nak cari makan Islam sangat susah. Sampai hari tu hari Jumaat. Saya nampak ada orang pakai kopiah putih ni. Saya kejar dia. Saya kata saya tweet dia, saya pergi Assalamualaikum. Kan? Dia pun jawab, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam pula dengan. Waalaikumsalam. Rupanya dah lahjah dia. Rupanya diorang bagi salam. Assalamualaikum. Saya pun cakap, aku nak jawab Waalaikumsalam ke Waalaikumsalam ni? Waalaikumsalam. Ya Allah. Okay. Jadi saya dah 3 hari waktu tu dekat Guangzhou, memang makan roti dengan air mineral je. Dia kata, saya pun bersalah, saya pun tunjuk nak makan. Dia kata, faham pula tu. Dan dia bawa saya kedai makan Muslim. Ini cerita 20 tahun lepas, 20 lebih tahun lepas. Bukan macam sekarang, maknanya Guangzhou tu. Jadi saya pun makan macam orang kebulun apa. Saya makan macam orang kebulun apa. Betul. Lepas saya makan, dia cakap saya, sahabuh. Cakap, apa benda pula sahabuh ni kan? Dia kata, yelah sahabuh. Saya pun cakap macam tu lah. Dia pun ajak saya jalan kaki. Jauh jalan kaki. Dia masuk, rupanya makam sahabat. Sahabat ni bahasa dia disebut sahabuh. Sahabuh. Kita sahabat kan, sahabat. Dia sahabuh. Jadi saya seminggu tau untuk saya beli. Semenjak dari itu dekat hotel pagi-pagi saya akan duduk dekat makam tu. Saya akan dekat situ itu masjid, saya akan iktikaf kat masjid, duduk pagi sampai petang nak malam. Dekat situ saya berasa, ya Allah, sahabat sampai ke negeri China tau. Maksudnya seorang dia. Saya naik kapal terbang pergi Macau, ada juga orang Islam, dia dapat jumpa makan. Dia bayangkan naik kapal sampai pelabuhan, mana nak pergi? Di depan makam tu tertulis kata-kata dia. Kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China. Kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku. Sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China.
katakan sahabat kan. Wah. Semenjak daripada tu, saya barulah ya Allah baca selawat tu wa ala ali wasahbi ajmain melekat ke hati ni macam masya-Allah mereka mengembara satu dunia tau. Kan? Jadi selepas Rasulullah SAW wafat, sahabat mengislamkan 2 laluan dunia. Satu Silk Route, satu Spice Route. Silk Route ni laluan sutra. Laluan sutra ni bermula daripada Xi'an. Xi'an dulu sebelum Beijing. Sebelum Beijing ke bandar China, Xi'an dulu. Xi'an dulu. Beijing baru jadi ibu kota China dalam kurun 16-17. Dulu Xi'an. So daripada Xi'an pergi ke Xi'an pergi ke Bukhara, Samarkand, Khiva. Daripada Bukhara, Samarkand, Khiva tu pecah pada 2. Satu Rom, satu Parsi. Kemudian laluan rempah pula, Spice Route. Spice Route ni bermula daripada Guangzhou Melaka. Melaka Aceh, Aceh Goa, India, Goa pergi ke Yaman. Dan Yaman pecah pada 2, satu Rom, satu Parsi. So jadi maknanya Islamnya kita adalah laluan rempah. Belah-belah atas tu laluan sutra. Sebab itu ada satu makam yang ditemui di Barus, Indonesia. Makam tu wafatnya pada 38 Hijrah. Kalau betul 38 Hijrah, kalau tak sahabat, tabi'in yang berada di situ. Tapi kan sebab kita tak tahu sejarah kita. So kita maknanya buku-buku kita kan diangkut bawa balik sampai kita pun tak tahu sejarah kita. Masya Allah. Itu kena sambung tu Ustaz tu. Cerita tentang kembara ni. Kembara dakwah. Itu untuk tajuk lain. Nanti kita simpan. Sebab ramai kawan kita ni banyak je duit nak pergi travel Ustaz. Simpan lagi sebab ni kan. Jadi simpan lagi. Jadi mungkin lepas ni Ustaz boleh ajar kami macam mana kita orang boleh belajar dengan mengembara, kita boleh dapat pahala. Betul. InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Kan? Memang sangat itu menarik. Satu poin lah. Masya Allah. Itulah untuk hari ni. So jadi maknanya bila kita menelusuri sejarah kan, maka kita akan tengok masalah kehebatan para pendakwah terdahulu, para sahabat terdahulu. Dia ada saya sebut ni, saya pernah tengok kat Museum Indon. Okey. Saya di training untuk public safety diver. Public safety diver ni dekat Georgia, US. Okey. Georgia ni dekat negeri Atlanta, dekat apa nama Atlanta, maknanya Atlanta, Georgia. Dia dekat bawah, dia dekat dengan Florida. Biasanya malam ni ada kawan kita daripada Florida, biasanya malam ni ada kawan kita US. Okey. Dekat Georgia ni adalah satu kawasan tentera dipanggil Fort Benning. Fort Benning ni tempat Kapten Amerika. Kalau Amerika tu mana Fort Benning, mana tempat tentera US dilatih di situ, di Fort Benning. So saya ditrain dekat sekitar Fort Benning untuk public safety diver. Public safety diver mana yang menyelam cari mayat, cari mayat, angkat kereta apa semua kan. Maksudnya dipanggil UCI, Underwater Criminal Investigation. Okay. So saya pergi ke museum di Georgia. Dekat sana ada keris orang Melayu kita dekat sana. Tahun? Keris orang Melayu kita, kurun ke-15, kurun ke-16 ada di sana. Nanti saya kongsikan gambar mungkin kat saya punya IG. Masya Allah. So betul lah Ustaz ni pergi Fort Benning tu sebab Ustaz nak jadi Avengers ke apa Ustaz? Kan? Ada kebenaran. Dah pergi laut, terbang boleh. Masya Allah. Lepas tu, satu soalan penutup. Ada yang tanya ni, Putri Cahaya, Ustaz ni umur berapa sebenarnya sekarang? Berapa lama Ustaz asyik mengembara satu dunia ni Ustaz? Wes tuwek tau. Wes tuwek. Janganlah Ustaz cakap orang tuwek nanti jadi tuwek. Beneran. Aduh, ya Allah. Sebenarnya itu untuk menyedarkan diri menyedarkan diri. Faham. Maksudnya. Maknanya itulah. Itu rahsia lah. Itu rahsia lah. Kalau tak, nanti bab mengembara ni kita sambung. Itu sangat menarik Ustaz sebab ramai yang suka nak mengembara, ramai kena belajar lagi. Sebab hari ni kita cerita tentang dakwah tadi tu, insyaAllah bolehlah share, boleh amalkanlah kot, praktikkan. Conclusion sikit Ustaz sebelum doa. Okay, sebelum Ustaz pergi Ustaz semua.
Okey. Okey, sebagai penutup ni malam ni kita cerita pasal dakwah. Maksudnya dakwah ni ada 4 maksudnya maknanya dakwah kesedaran, penghayatan, pemahaman, penghayatan dan perjuangan. So sebab itu bila kita tengok mana satu orang ustaz tu preference dia suka membuat pendekatan kesedaran, memang dia kelakar-kelakar tak diisi. So kalau kita sudah peringkat pemahaman, janganlah mengata dia. Kan kita kata apa ustaz ni tak diisi langsung, sebab dia ada dia punya target audien dia. Kan maksudnya dia punya mad'u dia, orang yang dia nak dakwah tu kan. So dan kita nak jadi pendakwah, kita kena faham peringkat 4 peringkat ni, sebab kita akan selesa di peringkat yang mana. Kan? Kita akan selesa di peringkat mana. So maknanya kalau kita selesa di peringkat kesedaran, develop ini dulu sebelum develop yang lain, sebab kita takkan boleh jadi orang lain. Maknanya kita takkan boleh jadi orang lain. Kita kena jadi diri kita. Kalau kita di peringkat perjuangan, develop benda tu. Maknanya barulah develop benda lain dulu. Barulah develop benda lain. Jangan habiskan masa develop benda lain dulu. Nanti kita akan jadi macam orang lain. So kita kena autentik kita, jadi diri sendiri dan tengok mana preference kita, mana kita punya kesesuaian dalam kita berdakwah tu. Okay. Masya Allah. Itu tadi Ustaz baru cerita Fort Benning dekat Georgia. Ni belum tanya Ustaz pasal apa Saint Petersburg Rusia lagi Ustaz kan? Itulah nantilah Ustaz So janganlah manusiakan untuk jemput kita lagi untuk cerita tentang macam-macam Ustaz Amin. Okay, okay, insyaAllah. Jangan nak. Ya, kita akhir dengan doa. Okey, insya-Allah. Sama-sama kita doa dan sama-sama kita akhir dengan tasbih kafarah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Berkati ilmu, berkati umur dan berkati masa kami, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Ramadan ini, ya Allah. Berikan kekuatan kami memperbaiki diri kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. DJ Pian, tasbih kafarah untuk senang orang hafal, saya buatkan kasidah dia. Jom kita sama-sama. Boleh. Boleh, okey. Okey, sama. Dia lagi main dalam nasi kita malulah. Tapi kita buat backup vocal. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih kepada DJ Pian pada malam ini. Okey, siapa boleh ikuti, boleh follow di IG DJ Pian. Apa nama IG kita? Allah, Sufian Amrin. Sufian Amrin, follow Sufian Amrin. Okey, double F Sufian. Ianamrin. Okey, jangan lupa follow DJ Sufian Amrin. Allah, banyak cerita-cerita menarik di sebalik tabir sebagai Nanti kita sambung gosip-gosip Islami untuk Nur Tizen.
Untuk nurtizen sekalian. Okey, insya-Allah. Ustaz, Ya, terima terima kasih kasih. banyak, Ustaz. Minta maaf. Terima kasih banyak. Baik, baik. Terima kasih banyak. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sedang penonton yang saya doakan dan kebaikan sekalian, setakat sini saja malam ni. InsyaAllah kita jumpa pagi esok pukul 8 pagi insyaAllah. So mudah-mudahan jangan lupa follow DJ Sufian, Ustaz Amin Official, dan subscribe YouTube Ustaz Amin channel untuk banyak perkongsian-perkongsian menarik insyaAllah. Ampun maaf daripada saya, insyaAllah kita kongsikan lagi perkongsian-perkongsian menarik pukul 8 pagi esok. Jangan lupa temu janji kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.